Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir 'alaika yasir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Said Putra Haizam bin Said Hashim kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan tajuk yang sangat menarik. Masya Allah, Perang Jamal dan Perang Siffin insya-Allah. Yang saya kasihi sahabat takbiran Gemenur Iman yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sahabat-sahabat pencinta ilmu yang tetap setia berada di dalam halaqah ilmu syukur alhamdulillah. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, baiklah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair banyak kepada Ustazah Amirah atas mukadimah permulaan pembukaan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama selamanya kita bersyukur kepada Allah kerana limpah kurnia kasih yang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah yang himpunan kita walaupun dalam keadaan maya ni, walaupun dalam handphone, walaupun semua ada di tempat masing-masing, tetapi pertemuan yang diaturkan, yang dirancang, hakikatnya yang akhirnya menyempurnakan ialah Allah. Kita bersyukur antara kebaikan yang Allah bagi ialah apabila Allah Ta'ala dudukkan kita dalam keadaan kita sentiasa berada dalam peringatan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ أَنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa kata Allah yang berpaling daripada peringatan aku, maka untuk dia kehidupan dunia susah. Allah tak hentikan ayat ni kat sini, Allah sambung. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dunia dah susah. Allah kata kami himpunkan mereka ke akhirat nanti dalam keadaan a'ma, buta pula dah. Allah nak clarify. Allah Ta'ala nak betulkan balik salah faham umat ni, manusia ni yang kadang-kadang kita punya otak faham susah ni kalau tak ada duit.
Susah ni bila datang musibah, bencana, malapetaka ni susah. Allah kata bukan. Susah yang kamu datang dapat ni, susah yang kamu sedang lalu ni, bukan sebab ujian yang sedang kamu lalui, tapi susah ni sebab kamu lari dari peringatan Allah. Orang yang diuji dengan beban yang teruk macam mana pun, apabila dia berada di dalam lingkungan peringatan Allah, maka dia orang yang tenang walaupun ujian tu belum selesai. Dengan apa yang kita nak cerita sekali lagi ni sebenarnya benda yang kontroversi di dalam agama, kontroversi di dalam sirah. Benda yang kita nak ceritakan pada pagi ni sebenarnya benda yang agak berat ni. Jadi insyaAllah kita lapangkan dada kita dulu, kita bawa ayat ni dulu. Seperti mana yang Allah Ta'ala firman, barang siapa yang berpaling daripada peringatan kami, untuk dia kehidupan dunia susah. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami himpunkan pula dia ke akhirat nanti buta. Dan Allah tanya pula, Allah bagi tahu cerita ni tentang masa depan ni akan berlaku di negeri akhirat. Mereka yang buta yang dihimpunkan di akhirat, dia akan tanya Allah, قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Wahai Allah, kenapa himpunan kami hari ini buta? Sampai kami tengok nampak jelek. Allah kata, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah halnya dulu masa hidup di dunia, kami datangkan ayat-ayat, peringatan-peringatan kami, kau lupakan semua tu. Kadzalika al-yawma tunsa. Dan begitulah halnya juga pada hari ini, kamu pula kami lupakan, kata Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah semua, kita syukur pada Allah, Allah dudukkan kita pada kuliah pagi ini. Untuk saya sendiri yang bercakap pun sama juga, perkataan, cerita apa yang saya nak bawa pada hari ini, hakikatnya untuk peringatan saya sendiri. Sebab kita ni kalau nak kereta, ibu-ibu kalau ingat lagi lah, ambil lesen dengan JPJ dulu. Bila kawan JPJ duduk ke sebelah, nak mula ujian bawa kereta tu, antara benda yang kita gelabah ialah tarik seatbelt. Lepas tu bagi betul cermin tengah tu. Lepas tu betul cermin side mirror belah kita. Lepas tu kejap lagi buka wiper. Ini semua benda yang kita buat. Ini masa JPJ kat sebelah. Sekarang buat lagi lah. Sekarang ni saya rasa start engine je, pam, tekan minyak terus. Baca doa pun sambil tekan minyak baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sambil jalan, sambil tarik side mirror tu, tarik sangkut pula. Allah Rabbullah. Ya Allah, kalut. Tengok, ni siapa ni nak kereta ni? Lepas, ni benda tak betul. Baru nak betul kat tengah ni. Kat yang cermin tengah ni. Kalut sangat cermin tengah tu, apa? Kita kan gerak ke depan. Sekalut tengok belakang. Untuk selamat sampai ke depan, kadang-kadang kena tengok belakang. Untuk selamat berjalan di depan, kadang-kadang kena toleh ke belakang. Sebab tu kita kena pastikan cermin yang tengah tu dalam keadaan baik. Elok ejah cermin tengah tu, Allah kata nampak bantal pula. Apalah anak letak tutup cermin. Geram. Tak pasal-pasal. Tu lah dia kalut sangat tadi. Orang ejah dulu, masa JPJ tu, minta maaf kalau saya guna ayat ni kasar. Masa ada JPJ dulu, bukan main disiplin. Sekarang JPJ tak ada, dia punya ikut dan, minta maaf. Saya tak tergamak pula nak cakap. Macam munafik betul lah, minta maaf lah. Masa ada JPJ, sebab dia tahu dia diperhatikan dan dia dinilai. Sebab tu dia buat sungguh-sungguh. Tapi bila dia rasa dia tak diperhatikan, dia tak dinilai, dia buat ikut dan ya. Sebenarnya kehidupan kita sedang dinilai setiap saat dan ketika. Itu penting tengok side mirror, penting tengok cermin tengah. Sebab apa? Supaya kita selamat sampai ke depan. Ni pagi ni kita tengok side mirror lah, kita tengok ke belakang sikit. Nak patah ke zaman Sayyidina Uthman ibn al-Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum tu kita patah zaman Nabi dulu lah.
Sebab benda ni kaitan dia sejak daripada nama Nabi lagi. Perkara yang berlaku, fitnah yang keluar di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang kita nak bincang pada pagi ni tentang Jamal, perang Siffin. Benda ni sebenarnya Nabi SAW dah bagi hint dah. Kita patah balik pada tahun kedua Hijrah, ketika mana Nabi SAW mempersiapkan tentera para sahabat sekitar 150 orang. Kemudian Nabi SAW ajak keluar dengan memberikan panji kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib untuk menahan kafilah Abu Sufyan yang keluar bawa harta perolehan rampasan rumah-rumah orang Islam yang dah berhijrah. Orang Islam keluar hijrah, tinggal rumah, tinggal harta. Jadi rumah-rumah orang Islam ni telah dirampas, telah diambil barang-barang dia, dikumpulkan, kemudian dibawa oleh Abu Sufyan ke Syam untuk dijual dan keuntungan tu dibawa balik ke Mekah. Hakikatnya barang yang Abu Sufyan bawa ni ialah barang orang Islam. Barang yang nak dijual oleh Abu Sufyan ni barang rampasan orang Islam yang orang Islam tinggal masa hijrah. Jadi Nabi SAW dapat tahu benda ni. Bila ni? Pada bulan Jamadil Akhir, tahun kedua Hijrah. Ini peristiwa yang berlaku sebelum Perang Badar. Peristiwa ni berlaku bila? Sebelum Perang Badar. Saya minta maaf, saya nak minum sikit lah. Saya Allah uji sikit dia memang pergi-pergi di magnet. Dia tahan ulu hati. Dia kena cakap ni, dia tolak. Alhamdulillah. Jadi Nabi pun bergerak dengan para sahabat sekitar 150 orang. Sayyidina Hamzah pegang panji. Maksud jemaah dengan Nabi menjadi amir bukan untuk perang, tapi nak ambil harta orang Islam. Nabi bergerak melalui Badar. Tuan-tuan, ibu-ibu semua ingat ni bukan perang Badar lagi ni. Ini bukan perang Badar lagi. Peristiwa ni berlaku sekitar 3 bulan sebelum Badar. Jadi saya kalau bawa jemaah ke umrah, tengok keadaan kena saya lajak juga di atas ni. Sebab daripada Badar, tempat ni sekitar 40 km lagi. Nabi sampai di tempat di kampung yang bernama Al-Ushairah. Tempat tu nama dia Al-Ushairah. Sekitar 40 km daripada Badar. Nabi sampai di sana, Nabi duduk. Sampai satu kabilah nama Mudlij. Bani Mudlij. Bani Mudlij beritahu kepada tentera, kepada jemaah Nabi bahawa Abu Sufyan dah lajak dah, terlepas dah. Maknanya Nabi dan para sahabat sampai terlewat. Bila Nabi sampai, maknanya dah terlepas dah. Abu Sufyan dah bergerak dah ke depan. Jadi apa yang berlaku? Nabi SAW tak terus balik. Kerana dah sampai ke situ, maka Nabi rehat. Nabi perintahkan sahabat berkemah. Dan itulah berlaku satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ammar bin Yasir cerita, aku dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah keluar dan pergi ke sebuah kawasan di kawasan Zul Ushairah melihat kabilah Bani Mudlij yang sedang menggali parigi. Sambil-sambil duk tengok ni, aku pun terbaring, aku pun tertidur dengan Sayyidina Ali. Dua-dua sahabat ni tertidur. Kata Sayyidina Ammar bin Yasir, aku terbangun bila aku dengar suara Nabi. Nabi kata, "Qum ya Abu Turab, qum ya Abu Turab." Bangun wahai Abu Turab. Yang Nabi maksudkan Abu Turab siapa dia? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa Nabi panggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah Abu Turab? Dia tidur di tanah masa tu, habis muka, janggut, rambut, habis penuh tanah belakang. Maka Nabi SAW panggil dia, bangun wahai bapa tanah. Maka sampailah hari ini antara kunyah, panggilan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ialah Abu Turab. Maka yang jaga ialah Sayyidina Ammar bin Yasir. Maka dia meriwayatkan kisah ni, dia kata, aku melihat Nabi kejut. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian Sayyidina Ali bangun. Bila Sayyidina Ali bangun, Nabi kata, wahai Ali, inginkah aku khabarkan kepada kamu dua golongan yang paling celaka? Dua golongan yang paling celaka. Sayyidina Ali karramallahu wajhah duduk masa tu, Nabi mendekati beliau.
Nabi kata golongan yang pertama ialah Uhaymar. Sebenarnya Uhaymar maka ialah golongan daripada kaum Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh, umat dia kita tahu di mana? Dalam hari ini di Saudi, di kawasan Al-Ula, yang mana tempat rumah-rumah mereka berada di dalam sebuah bandar. Dekat Al-Ula. Al-Ula boleh ziarah tak? Boleh. Yang tak boleh ziarah jangan masuk Madain Saleh tu je. Sampai nak pergi Al-Ula pergi. Tapi Madain Saleh ni tempat rumah orang yang dilaknat, yang dihancurkan oleh Allah, tak masuk. Sebab dalam riwayat dalam kitab Hadis Sahabah bahkan diceritakan oleh Syekh Maulana Zakaria Al-Kandalawi, bila sahabat dan Rasulullah melalui kawasan kampung Madain Saleh ketika peperangan Tabuk. Kira ni lagi lah. Suara Ustaz macam sangkut-sangkut sikit, Ustaz. Sikit. Oh ya ke? Masih lagi sama? Okey, ini nampak macam okey dah. Cuba. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, cuba tengok. Okey. Allah risau juga ni orang-orang ni macam ni lah dia punya ujian ni. Okey, alhamdulillah. Nabi SAW beritahu, wahai Ali, inginkah aku khabarkan kepada kamu dua golongan yang paling celaka. Yang pertama, Uhaymar. Siapa dia? Golongan Nabi Saleh AS. Kaum Thamud. Hari ni kedudukan dia dekat Madain Saleh di Bandar Al-Ula. Jadi kalau ibu-ibu semua nak pergi ziarah Bandar Al-Ula, tak masalah pergi ziarah. Sebab Nabi dan tentera para sahabat lalu ketika nak pergi Tabuk selama seramai 30,000 orang. Masa pada tahun ke-9 Hijrah pada bulan Syaban. Cuma bila pergi Al-Ula tu janganlah nak masuk dalam Madain Saleh. Madain Saleh ni kampung yang dilaknat. Nabi lalu dengan para sahabat di Madain Saleh. Nabi suruh sahabat jalan cepat-cepat, tundukkan pandangan dan menangislah kerana tempat ni tempat orang dilaknat. Sebab tu Nabi SAW begitu sahabat suruh cepat tu maknanya kita janganlah pergi masuk. Tempat tu kita tahu kena laknat. Tapi Al-Ula boleh. Al-Ula boleh kat luar. Tengok kecantikan memang cantik. Betul bandar tu. Memang tak ada kat Malaysia. Bukit-bukit yang sangat-sangat cantik. Hari ini menjadi tempat orang-orang datang daripada luar negara. Di sana ada satu masjid. Di Al-Ula ada satu masjid. Nama masjid tu Masjid Al-Izam. Masjid Al-Izam. Masjid tu atas sikit dah lepas daripada Madain Saleh. Nabi perintah sahabat untuk berehat. Nabi bina kemah. Nabi kita akan salat. Nabi ambil tulang, Nabi SAW gunakan tulang untuk tentukan arah kiblat. Maka disebabkan peristiwa Nabi susun tulang untuk tentukan arah kiblat tu, menyebabkan surau atau masjid yang dibina tu nama dia Masjid Tulang, Masjid Al-Izam, Masjid Tulang. Pada hari ni ada lagi, tapi saya dah pergi dia 2021 tutup. Saya pergi tahun lepas tutup lagi. Asyik tutup je dia kata renovation, tak siap-siap renovation dah dekat 5 tahun dah. Tapi kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan semua urusan orang Islam supaya pergi dan jejaklah kaki di tempat-tempat yang Nabi pernah jejak, sebab setiap tempat yang Nabi pernah pijak, kata para ulama, rohaniat dia tak akan pernah hilang sampai kiamat. Jadi Bani Thamud ni, kaum Thamud ni ataupun Uhaymar yang disebut ni, mereka telah bunuh unta Nabi Saleh AS. Mereka bangga kerana mereka ialah kaum yang kuat, yang boleh tebuk batu, buat rumah, bina rumah daripada tebukan batu. Mereka kata, wahai Nabi Allah Saleh, kami memiliki kekuatan, kami boleh hidup dalam batu. Allah bagi mukjizat pada Nabi Saleh, keluarkan unta daripada batu. Nabi nak beritahu, kalian boleh hidup dalam batu. Kami mengeluarkan kehidupan daripada batu. Batu yang tak ada nyawa, dikeluarkan oleh Allah kehidupan. Unta, bukan kata unta betina, siap bunting lagi. Dah lah bunting, beranak pula lepas tu. Bukan beranak lepas tu. Nabi SAW, Nabi Saleh AS nak tunjukkan kekuasaan Allah, malah mereka telah bunuh unta tu. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, kata Nabi, mereka ialah golongan yang celaka. Itu yang pertama. Kemudian Nabi SAW mendekati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi SAW beritahu, wahai Ali, golongan kedua yang celaka siapa dia? Nabi telah angkat tangan Nabi
Nabi letak di antara dahi, kening, dua kening Sayyidina Ali. Dia beritahu bahawa orang yang akan bunuh kamu nanti. Orang yang akan bunuh kamu nanti. Sehingga mengalirkan darah, membasahi janggut kamu. Nak beritahu dekat Sayyidina Ali, dia nanti akan mati syahid, kena bunuh. Bukan setakat kena bunuh, Nabi bahkan letakkan tangan Nabi atas dahi Sayyidina Ali, beritahu cara orang akan bunuh Ali, mereka akan tetak kepala Sayyidina Ali nanti. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maknanya Sayyidina Ali karramallah wajah dah tahu dah. Sampai satu masa ketetapan daripada apa yang Nabi sabdakan mesti jadi. Sebab tu dalam satu riwayat yang lain ni, sebelum kita masuk perang Siffin ni, penting semua saya sebut ni sebab ada kaitan dengan apa yang akan berlaku pada perang Siffin dan perang Jamal nanti. Kalau kita pergi umrah, ada satu masjid yang setiap kali kita naik bas, ustaz akan beritahu, tengok masjid tu di Madinah. Masjid tu nama dia Masjid Ijabah. Kenapa? Kerana ada 3 doa yang Nabi baca dekat masjid tu. Dulu bukan masjid lah. Dulu cuma tanah lapang, kawasan berbukit. Jadi disebut dalam hadis yang saya baca pada tuan-tuan dan rahmatillah Allah, ibu-ibu sekalian, Amir bin Sa'ad daripada bapaknya berkata bahawa satu hari Rasulullah SAW telah datang daripada daerah berbukit. Apabila Rasulullah SAW sampai ke kawasan Bani Muawiyah, lalu baginda masuk dan menunaikan salat 2 rakaat. Maka kami pun turut salat bersama dengan baginda. Kemudian baginda SAW berdoa dengan doa yang panjang. Setelah selesai baginda berdoa, maka Rasulullah pun paling kepada kami lalu bersabda, yakni dengan hadis yang bermaksud, aku telah memohon kepada Allah 3 doa dan Allah memperkenankan 2. Yang satu lagi bukan makna tafsir ulama ditolak, tapi ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apa dia? Nabi doa, aku mohon kepada Allah supaya tidak dibinasakan umat aku dengan musim yang susah yang berpanjangan. Permohonan tu Allah perkenankan. Kemudian yang kedua, aku doa, ya Allah, selamatkanlah umat aku agar tidak dibinasakan dengan tenggelam seperti banjir besar yang berlanda umat Nabi Nuh AS. Maka doa ni pun Allah perkenan. Maka aku doa dengan doa yang ketiga, ya Allah, aku mohon kepadamu agar umat aku tak dibinasakan dengan pergaduhan sesama mereka, peperangan sama orang Islam. Kata Nabi, permohonan ni ditolak. Kata ulama, ditangguhkan. Sebab tu sampai hari ini, bukan berzaman Nabi, sampai hari ini orang Islam tak berhenti gaduh ya aja. Hak ni tolong, hak ni bergaduh, hak ni sampai tak berhenti. Dan kita jangan heran kerana ini ialah bahagian daripada doanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu kita melonjak bergerak ke depan sikit. Nabi wafat. Maka yang megang kekhalifahan ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq selama 2 tahun setengah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, zaman dia tak teruk sangat, melainkan beliau ialah orang yang telah menjadikan orang yang murtad, memerangi orang yang murtad, memerangi orang yang tak bayar zakat, memerangi Nabi palsu. Ini 3 perkara yang berlaku besar di zaman zaman Abu Bakar Siddiq untuk menyelesaikan masalah dalaman Madinah orang Islam. Ketika mana wafat Nabi SAW, Nabi wafat, ada orang murtad. Mereka kata, kami beriman kepada Nabi Muhammad. Kan Nabi dah wafat, mereka keluar dari Islam. Abu Bakar Siddiq perang mereka. Yang kedua, ada orang tak bayar zakat. Mereka kata, kami bayar zakat untuk Rasulullah. Sekarang Rasulullah dah wafat, bawa nak bayar zakat lagi. Bahkan zakat ni kata Sayyidina Abu Bakar ialah rukun daripada rukun Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar perang mereka. Yang ketiga, golongan yang mengaku Nabi pula dah. Mereka nakkan kekuasaan, mereka mengaku Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah siapkan tentera memerangi mereka. Tulaiha, Saja'ah, Musailamah. Ini nama-nama besar yang keluar yang mengaku jadi Nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian Rom pula dah buat persiapan nak serang kota Madinah. Parsi pun sama. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengalami ujian di zaman beliau, dan alhamdulillah dengan takwa dan ketaatan kepada Allah, beliau dapat selesaikan masalah. Maka Umar dilantik menjadi khalifah lepas tu. Sayyidina Umar ibn Khattab memerintah 10 tahun. 10 tahun pemerintahan Sayyidina Umar ibn Khattab, keadilan dengan sempurna. Perkara berlaku baik. Sayyidina Umar berjalan setiap malam untuk melihat keadaan umat dia, sehingga Sayyidina Umar menyelesaikan masalah dalam dan luar.
Di zaman Sayyidina Umar, Rom tumbang. Di zaman Sayyidina Umar, Parsi tumbang. Di zaman Sayyidina Umar, kerajaan Islam mula melebar sampai ke berbatasan kota Mesir. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab memerintah dalam keadaan zaman beliau juga, Baitul Maqdis telah ditumbangkan dan orang Islam telah dapat pegang balik kunci Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ini berlaku zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Sayyidina Umar, beliau tak berani nak letak sahabat-sahabat besar ni jadi gubernur jauh daripada beliau. Dan beliau selalu arah mereka untuk memastikan bahawa setiap perkara berlaku dengan keadaan baik dan setiap pemerintahan berlaku dalam keadaan adil. Sayyidina Umar lantik gubernur, kalau dia tak panggil gubernur balik bagi laporan, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab sendiri akan pergi dan ambil laporan. Ini zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Kemudian habis wafat Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab dalam keadaan dibunuh ketika beliau mengimamkan para sahabat salat subuh. Datang satu orang Parsi dengan belati dia, pisau yang direndam dalam racun dan telah menusuk Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Syahid Sayyidina Umar di dalam keadaan menyempurnakan doa ni. Apa doa Sayyidina Umar? Ibu-ibu semua boleh hafal doa ni, insya-Allah. Pergi Mekah nanti boleh baca doa ni. Madinah boleh baca doa ni. Sayyidina Umar baca doa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi rasulik. Ya Allah, rezekikan kami untuk syahid di jalanmu dan matikan kami di bandar Nabi-Mu. Sayyidina Umar minta syahid di jalan Allah dan mati di Madinah. Jadi kita ni pergi Madinah, pergi umrah, bolehlah baca doa ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan kita daripada golongan orang-orang yang dikebumikan di tempat yang Nabi janjikan di syurga, bahkan yang Nabi akan berikan syafaat, iaitu ahli Jannatul Baqi'. Jadi Sayyidina Umar pun dah wafat, maka diangkat Sayyidina Uthman Ibn Al-Affan menjadi amir khalifah. Daripada zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman beliau paling panjang. Beliau memerintah 12 tahun. 12 tahun. Dalam keadaan pemerintahan beliau cukup baik, cukup adil. Beliau ialah menantu Nabi yang Nabi cukup sayang. Nabi sangat sayang Sayyidina Uthman Ibn Al-Affan. Perang Badar, Sayyidina Uthman dah pakai baju besi dah, nak ikut Nabi perang. Tapi dapat berita yang anak Nabi, isteri daripada Sayyidina Uthman masa tu, nama dia Sayyidatuna Ruqayyah binti Rasulullah. Sayyidatuna Ruqayyah sakit, maka Nabi beritahu, wahai Uthman, dah kamu tak ikut kami lah, kamu jaga isteri kamu, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Dan apa yang berlaku, Sayyidina Uthman Ibn Affan dah pakai baju besi, tak pergi perang. Nama dia tetap termasuk di kalangan ahli Badar. Ini Sayyidina Uthman, Nabi sayang dia. Nabi balik pada Badar, ternyata Allah ambil anak Nabi yang bernama Ruqayyah. Kemenangan Badar mengembirakan Nabi, tetapi kepulangan daripada Badar menyedihkan Nabi. Mengalir air mata Nabi, menangis lagi Nabi. Nabi SAW dapat berita Ruqayyah meninggal dunia. Tapi Nabi tak lepaskan Sayyidina Uthman Ibn Affan. Nabi tahu beliau ialah orang saleh. Beliau orang dekat dengan Allah. Antara sahabat yang kalau bangun tahajud malam akan menghabiskan Al-Quran dalam tahajud dia. Kita bangun, itu satu, bangun ke tak? Terutama. Yang kedua, kalau bangun, panjang tahajud kita. Panjang salat kita. Uthman, orang yang saleh. Uthman bin Affan bangun tahajud malam. Dalam salat tahajud dia khatamkan Quran. Dalam salat, khatamkan Quran. Ini Sayyidina Uthman. Nabi sayang kat dia. Nabi SAW ialah orang yang sangat pemalu. Dan Nabi malu dengan Sayyidina Uthman. Dan Nabi telah mengahwinkan Sayyidina Uthman dengan anak Nabi yang seorang lagi. Siapa dia? Sayyidatuna Ummu Kalthum radhiyallahu ta'ala anha. Maka Sayyidina Uthman automatik menjadi menantu Nabi sekali lagi. Beliau jadi menantu Nabi 2 kali. Sebab tu beliau digelar dengan panggilan Zul Nurain, pemilik 2 cahaya. Tuan-tuan, macam ni punya lembut, macam ni punya baik, macam ni punya orang yang saleh pun ada orang tak puas hati, pun ada orang tak suka. Zaman pemerintahan beliau sangat baik. Beliau meletakkan gubernur-gubernur di tempat-tempat yang jauh daripada beliau. Bahkan hidup lagi sahabat di zaman beliau ramai. Anas bin Malik hidup lagi, Abu Dhar hidup lagi, ramai sahabat-sahabat hidup lagi zaman ni. Dan Talha bin Ubaidillah hidup lagi, Az-Zubair ibn al-Awwam hidup lagi. Ini sahabat-sahabat besar yang Nabi SAW sebut nama mereka yang dijamin syurga daripada 10 orang sahabat ni. Hidup lagi belaka. Cuma
Inilah keadaan ketetapan dan takdir Allah. Bila ujian tu nak datang, tak ada satu tangan pun boleh halang. Sayyidina Uthman difitnah. Sayyidina Uthman difitnah daripada Basrah, daripada Kufah, daripada Mesir. Ibu-ibu semua bayangkan zaman tu tak ada TikTok, zaman tu tak ada Facebook, zaman tu tak ada YouTube, zaman tu tak ada TV. Berita sampai daripada mulut ke mulut. Sampailah di Mesir, orang telah menceritakan keburukan Sayyidina Uthman daripada fitnah-fitnah yang sampai. Orang Basrah pun terima cerita buruk Sayyidina Uthman. Orang-orang Kufah pun dengar cerita buruk Sayyidina Uthman. Mereka kata Uthman lantik gubernur daripada kalangan adik-beradik dia. Yang mana kemudian dia menggunakan duit kerajaan pula untuk kenuri perkahwinan anak dia. Jadi fitnah-fitnah yang tak berasas ni telah sampai kepada telinga-telinga orang-orang yang tak kenal pun Sayyidina Uthman ni. Kita saya minta maaf, kadang-kadang tak kenal orang pun. Tiba-tiba tengok keluar dekat status, dekat Facebook, tiba-tiba jadi benci. Entah ya tidak dia yang cakap macam tu. Tiba-tiba keluar berita, orang ni telah buat macam ni. Viral berita tu, entah ya tidak berita tu. Kita dalam keadaan akhir zaman ni sampai dah tak tahu dah hak mana betul, hak mana salah ni. Bayangkan, ini kita yang hari ni kalau benda tu jadi, sesaat dia keluar habis viral dekat media. Zaman Sayyidina Uthman ni tak ada media. Yang ada ialah mulut-mulut yang menyampaikan. Jadi orang Basrah, orang Kufah, orang Mesir yang dengar fitnah-fitnah ni, mereka dah termakan hasutan ni. Mereka termakan fitnah-fitnah ni. Mereka datang ramai-ramai daripada Mesir, daripada Basrah, daripada Kufah, mai Madinah, kepung rumah Sayyidina Uthman di Ibn Al-Affan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ni permulaan ya, sebelum kita nak masuk kepada peperangan tu. Ni sebenarnya dah mula dah ni. Perang tu dah mula dah ni. Zaman bila? Walaupun perang tu berlaku pada zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tetapi bibit baik permulaan peperangan tu daripada sejak zaman Nabi SAW. Bila Nabi SAW baca doa tadi, maka sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah datangkan kepada Nabi tu apa yang akan jadi nanti. Sayyidina Ali pun dah tahu dah dia akan dibunuh nanti. Sahabat-sahabat mereka tahu takdir Allah mesti berlaku. Kesyahidan mereka, itulah ketetapan. Nabi pernah naik atas Jabal Uhud. Nabi naik atas Jabal Uhud dengan 3 orang sahabat bergegar Bukit Uhud. Nabi tenangkan Uhud. Nabi kata, wahai Uhud, tenanglah. Di atasmu ada Rasulullah, ada Siddiq dan 2 syahid, kata Nabi. Maknanya atas kamu ni ada Rasulullah dan ada Siddiq, Sayyidina Abu Bakar dan 2 syahid. Siapa 2 syahid tu? Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Dua-dua ni akan syahid dan dibunuh. Dua-dua ni akan syahid dan dibunuh. Kalau nak cerita bab fitnah, zaman Nabi pun dah ada fitnah. Sayyidatuna Aisyah di fitnah. Kalau kita buka dalam riwayat peristiwa ifkin dan asbab turun daripada ayat surah An-Nur, ialah peristiwa yang berlaku disebabkan fitnah daripada mulut orang-orang munafik. Kita kena faham. Zaman Nabi dah ada orang munafik. Dan mereka ni adalah punca kepada perang kita nak cerita kejap lagi. Orang-orang munafik, mereka berpura-pura beriman kepada Allah di saat hati mereka membenci Rasulullah. Mereka berpura-pura di belakang Nabi dengan mencari helah dan jalan untuk bunuh Nabi. Tadi saya sebut, tadi Nabi bergerak dengan para sahabat 30,000 orang daripada Madinah pada bulan Syaban untuk perang terakhir Nabi yang Allah sebut banyak dalam Quran daripada surah Taubah, infiru khifafan wa thiqala. Allah kata, wahai Nabi, ini para orang Islam, bergeraklah, berjuanglah jalan Allah dalam keadaan ringan ataupun berat. Kamu nak ataupun tak nak, susah ataupun tidak, bila Allah panggil untuk bergerak, berjuang jalan Allah, jangan alasan, tak ada alasan, pergi. Masa tu musim panas pula. Tabuk ni daripada Madinah sekitar 690 km. Jauh. Naik unta, bukan nak kereta. Sini pergi Perlis baru 500 km. Tak silap saya lebih kurang. 690 km ni daripada KL sampai Thailand ni. Masuk Thailand lah. Nabi SAW bergerak dengan para sahabat musim panas pula tu.
Bahkan orang-orang munafik mengeluarkan perkataan yang Allah rakam dalam Al-Quran. Maka kata, jangan keluar. La tanfiru fil har. Jangan keluar pada musim panas ni. Allah Ta'ala minta Nabi SAW jawab kepada mereka, inna jahannama harran. Beritahu mereka, neraka jahannam tu lagi panas. Kemudian Allah cerita pula, "Lau kana 'aradan qariba wa safaran qasida lattaba'u." Kalau perjalanan kau nak pergi ni dekat, permusafiran tu mudah, maka pastikan ikut. Tapi masalah jalan tu susah, permusafiran tu jauh, maka macam-macam alasan orang kafir bagi, orang minta maaf, orang munafik bagi sebab tak mau ikut. Dan ada sebahagian orang munafik ikut dalam perang Tabuk sebab mereka merancana untuk bunuh Nabi. Berlaku di Wadi Mukhainik dalam perjalanan balik Nabi daripada Tabuk oleh orang munafik untuk dibunuh Nabi SAW. Maknanya orang munafik ni ada sejak zaman Nabi sampai hari ni. Apa lagi zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Zaman ni pula Uthman ni memerintah lembut orang dia. Dalam keadaan orang dia bukan macam Sayyidina Umar. Umar ni keras, tegas. Orang munafik pun takut dengan Sayyidina Umar ni. Mereka mula berani semenjak zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Mereka mula meniup api-api fitnah. Zaman Nabi peristiwa Ifkin, Sayyidina Aisyah dituduh, difitnah berzina dengan Sayyidina Safwan bin Mu'attal. Jadi peristiwa itu pun selesai, Allah bersihkan Sayyidina Aisyah. Jadi sebenarnya dalam ujian, benda yang paling besar untuk kita buat ialah jaga hati dan ketakwaan pada Allah. Takwa ni benda besar. Takwa ni benda besar. Sebab tu bila Sayyidina Uthman bin Affan tiba-tiba tengok orang Mesir datang ramai, orang Kufah datang ramai, orang Basrah datang ramai, kempung rumah dia. Apa Sayyidina Uthman buat? Sayyidina Uthman tak beritahu dekat sahabat ataupun tentera-tentera orang Islam, dah hapuskan, selesaikan mereka semua. Ini pemberontak ni, jangan ditahan, jangan dibiarkan. Dah, Sayyidina Uthman bin Affan, bila Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, dua sahabat ni nak angkat pedang, nak pertahankan Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali berada. Sayyidina Uthman kata, dah simpan pedang-pedang kamu. Aku tak mau orang Islam berbunuhan, berdarah ketika mana aku memerintah. Sayyidina Uthman tak mau orang Islam perang orang Islam. Maka tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Maka Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Awam, sahabat yang ada, Sayyidina Ali, anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hassan yang hidup zaman tu, memang tak boleh nak buat apa. Sebab Sayyidina Uthman sendiri tak mau dipertahankan. Orang-orang munafik, minta maaf, orang yang termakan daripada fitnah tu kepung rumah Sayyidina Uthman. Maka tak bagi Sayyidina Uthman makanan masuk, maka tak bagi minum Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ada beli satu telaga, nama telaga tu Telaga Rumah. Sayyidina Uthman sampai di kota Madinah, telaga tu sampai hari ni ada lagi, air dia sampai hari ni ada lagi. Telaga Rumah di Madinah. Cuma nak pergi tu dia ada jadual. Saya setakat untuk pergi asyik tutup ya pagar. Jadi tuan-tuan pergi umrah, ibu-ibu semua sama nak pergi umrah, boleh lah. InsyaAllah ziarah telaga tu nama dia Telaga Rumah. Rumah. Jadi Sayyidina Uthman bila kena kepung, dia naik ke bumbung rumah dia. Dia beritahu kalian ni, aku beli Telaga Rumah tu diinfakkan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni aku nak minum seteguk pun kalian tak bagi. Kemudian orang-orang yang memberontak ni baling batu pula masuk rumah Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman buka tingkap begitu, jangan baling batu. Dalam rumah ni bukan ada aku seorang, ada keluarga aku dalam rumah. Umur Sayyidina Uthman masa ni dah cecah 80 lebih lah. 80 lebih dah umur Sayyidina Uthman masa ni. Dan Sayyidina Uthman beritahu jangan baling, ada orang lain kat rumah ni. Mereka kata, wahai Uthman, bukan kami baling, Allah baling. Ni kadang-kadang orang semangat terlebih tapi ilmu tak ada. Dia kira beramal dengan semangat dia. Dia semangatnya satu hal, baguslah semangat. Tapi semangat tu adalah dengan dorongan ilmu supaya dia tak jadi ekstremis. Memahami agama dengan kepala otak dia. Maka baling batu kat Sayyidina Uthman tu dia kata Allah pula baling. Sayyidina Uthman diugut pula. Mereka kata, wahai Uthman, kami ramai depan ni. Kau tak takut kan? Allah Ta'ala ialah Tuhan yang mengetahui dan mengawasi. Sayyidina Uthman kata apa? Sayyidina Uthman baca ayat Al-Quran. Sayyidina Uthman baca ayat Al-Quran. Alladzina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس, yang apabila manusia-manusia mengatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang ramai sedang berhimpun untuk buat benda tak elok pada kamu, untuk hancurkan kamu. Fakhshawhum, mereka kata takutilah mereka, takutlah dengan mereka yang kepung nak buat teruk pada kamu, nak binasakan kamu. Fazadahum imana, Allah kata mereka tak takut sikit pun. Makin iman mereka meningkat. Wa qalu, dan mereka cakap, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, kami serahkan segala urusan kami. Allah, ibu-ibu sekalian, kita kalau susah, sakit dalam kehidupan, nak didik anak-anak, nak jaga keadaan rumah tangga, suami semua, macam-macam ujian Allah bagi, kerap cakap hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, kami serahkan segala urusan kami, supaya kita tenang dengan kita merasakan kehadiran Allah ada dengan kita. Kita tak seorang. Sayyidina Osman tahu Allah ada, Allah nilai. Dia pendekkan cerita apa yang berlaku. Akhirnya Sayyidina Osman jawab, kalaulah Allah yang baling seperti yang kamu kata, pasti balingan Allah sudah kenal. Tapi yang baling bukan Allah, yang baling kamu. Dengan kemarahan kamu, kamu yang baling, kata Sayyidina Osman. Tuan-tuan, akhirnya apa yang berlaku ibu-ibu semua? Mereka serang, masuk dekat rumah Sayyidina Osman. Dan akhirnya mereka telah tetak Sayyidina Osman. Sayyidina Osman tengah baca Quran. Sebelum saya cerita macam mana mereka bunuh Sayyidina Osman, Sayyidina Osman malam tu Sayyidina Osman sibuk dengan Quran. Sayyidina Osman ni ahli Quran. Dia baca Quran dan dia puasa. Semenjak dia kepung tu dia puasa. Lepas tu malam tu dia tidur. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala dalam tidur. Mimpi. Yang mana mimpi itu mengembirakan hati dia. Apa mimpi Sayyidina Osman? Sayyidina Osman tengok dalam mimpi itu 3 orang sahabat dia telah datang. Siapa dia? Rasulullah. Belah kanan Abu Bakar Siddiq. Belah kiri Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Datang dalam mimpi Sayyidina Osman. Nabi tanya, wahai Osman, mereka yang kepung kamu ni tak mau bagi makan. Kamu makan ke? Sayyidina Osman kata, benar ya Rasulullah. Mereka tak bagi kamu minum. Sayyidina Osman kata, benar ya Rasulullah. Nabi kata, jangan khawatir wahai Osman. Hari ini kamu akan buka puasa dengan kami. Masya Allah. Apa lagi yang menggembirakan Sayyidina Osman? Maknanya hari itu akan berakhir hayat di atas muka bumi. Akan disambut oleh 2 kekasih dia dekat negeri yang akan kekal dan tak ada kematian sampai bila-bila. Sayyidina Osman telah diserbu rumah dia. Dia tengah baca Quran. Mereka telah pukul kepala dia dengan besi sehingga akhirnya darah telah memancut ke atas masyhaf dia. Sampai hari ini, kalau tuan-tuan, ibu-ibu pergi ke Turki, Museum Topkapi, ibu-ibu akan tengok ada satu masyhaf yang saja mereka buka, yang mana ada kesan tumpukan darah, dan itulah kesan darah Sayyidina Uthman ibn Affan yang dibunuh ketika baca Quran. Mati dengan kesolehan, mati kena fitnah, mati dalam keadaan menjaga iman dan kehidupan dia, mati dengan khabar gembira datangnya Rasul. Mimpi dia, Sayyidina Uthman dibunuh. Isteri dia datang nak pertahankan dia. Isteri dia cuba untuk tahankan orang yang nak tetak Sayyidina Uthman. Terpotong jari-jari isteri dia, Nailah binti Farfisha. Nailah telah terpotong jari dan nak pertahankan suami dia. Tuan-tuan, sahabat tak boleh buat apa kerana Sayyidina Uthman tak mau dipertahankan. Tuan-tuan, apa mereka buat? Lepas mereka bunuh Sayyidina Uthman, ramai-ramai ni serbu masuk ni, mereka nak ambil jasad Sayyidina Uthman untuk dicampak dalam tempat sampah. Tuan-tuan, di saat mereka angkat jasad Sayyidina Uthman, ketika itulah salah seorang daripada isteri Nabi telah naik panjat ke dinding tembok rumah beliau. Beliau ialah Sayyidatuna Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ummu Habibah naik ke tembok rumah, beritahu kepada pemberontak ni, lepaskan jasad Amirul Mukminin. Kalian kenal aku siapa? Mereka tak kenal lah, mereka main pada Basrah, Kufah, Mesir. Ada orang yang kata itu isterinya Rasulullah, itu Ummul Mukminin. Allah, bila dengar saja perkataan tu, tuan-tuan, apa kata Ummu Habibah? Kalau kalian tak lepaskan jasad Amirul Mukminin, akan ku buka cadar wajahku
sehingga Allah Ta'ala menurunkan kepada kalian bala bencana yang akan menghancurkan kalian. Tuan-tuan dengar perkataan ni, dengar ugutan Sayyidatuna Ummu Habibah terus maka lepaskan jasad Sayyidina Osman. Sayyidina Osman akhirnya dikebumikan oleh Sayyidina Ali, dikebumikan oleh Sayyidina anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan para sahabat yang ada. Untuk apa? Untuk dikebumikan. Sebab tu kalau ibu-ibu, orang perempuan tak boleh masuk Baqi'. Kalau ibu tengok Baqi', jasad Sayyidina Osman jauh ke tengah. Sedangkan jasad isteri-isteri Nabi kat depan, anak Nabi di depan, sahabat-sahabat lain semua di depan. Sayyidina Osman jauh kat tengah. Sayyidina Osman ditanam di dalam Baqi'. Sebab apa? Sayyidina Osman ditanam di saat beliau dibunuh dan pemberontak mengawal keadaan. Para sahabat telah sembunyi tanam jasad dia secara sorok-sorok. Sebab tu ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan kucak-kacir berlaku. Keadaan huru-hara mula berlaku. Amir perlu ada. Amirul Mukminin Uthman dah wafat. Maka kena lantik Amir seorang untuk menggantikan kepimpinan orang Islam. Maka mereka memaksa Sayyidina Ali menjadi khalifah. Mereka memaksa Sayyidina Ali jadi khalifah. Dan Sayyidina Ali terpaksa jadi khalifah. Kerana kalau tidak, tak ada khalifah. Bahkan sebagai maka ugut, wahai Ali, kalau kau tak jadi khalifah, teruk lagi ni. Akan berlaku keadaan yang lebih teruk. Maka Sayyidina Ali telah diangkat menjadi khalifah dalam keadaan yang sangat genting. Dalam keadaan Sayyidina Uthman dibunuh, Sayyidina Ali telah menjadi Amirul Mukminin. Di mana ni? Di Madinah. Di Madinah. Tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati oleh Allah, ketika Sayyidina Ali jadi khalifah, Sayyidina Ali sibuk cari siapa pembunuh. Nak cari susah. Macam mana nak cari? Yang serabu rumah Sayyidina Uthman yang ramai sangat. Zaman tu bukan ada lagi sistem test DNA pun semua tak ada lagi. CCTV pun tak ada lagi. Yang ada ialah keadaan yang kucak-kacir. Mereka angkat Sayyidina Ali jadi khalifah dalam keadaan yang teruk dan susah. Maka Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam beritahu, wahai Ali, kita kena cari pembunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali kata, macam mana kita nak cari ni? Ramai sangat ni. Yang kepung, yang bunuh Sayyidina Uthman. Maka Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam telah bergerak menuju ke Mekah. Di Mekah ada siapa? Ada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah masa tu tak ada kat Madinah. Beliau ada di Mekah. Dan Az-Zubair bin Awam sampai di Mekah jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beritahu, wahai Aisyah, sesungguhnya Amirul Mukminin Uthman telah pun dibunuh dan sekarang Sayyidina Ali telah diangkat menjadi Amirul Mukminin. Sayyidina Aisyah tanya, apakah pembunuh Sayyidina Ali dah dijumpai? Mereka kata tak jumpa, ramai sangat yang masuk sabu. Maka Sayyidina Aisyah kata, baiklah aku kena balik Madinah kalau macam tu. Ibu-ibu bayangkan, di saat tu 1000 orang ikut. 1000 orang di belakang Sayyidina Aisyah daripada kota Mekah balik ke kota Madinah. Apa tujuan dia? Nak cari pembunuh Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali pula bila dengar tentera datang, ramai bukan tentera, orang ramai datang bersama Aisyah. Ribu-ribu daripada Mekah. Dia pun siapkan ribu-ribu juga supaya apa? Keselamatan Madinah terjamin. Tak mau kecoh-kecoh lagi dah. Tak mau huru-hara lagi di kota Madinah. Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya bapa dia, wahai ayah, ni kita nak perang dengan Sayyidina Aisyah ke? Dia kata Sayyidina Ali, tidak, wallah. Kita bukan nak perang dengan Sayyidina Aisyah. Kita cuma nak jaga keselamatan. Risau berkeadaan yang tak elok. Maka Sayyidina Ali pun bersama dengan beliau, ribu juga di belakang Sayyidina Ali. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sampai di perbatasan kota Madinah, Sayyidina Aisyah pun tiba dengan ribu orang di belakang dia, berdepan dengan Sayyidina Ali, yang ribu orang juga di belakang dia. Bertemunya Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Aisyah bukan untuk berperang. Sayyidatuna Aisyah bertemu Sayyidina Ali tanya, wahai Ummul Mukminin, kenapa datang ramai-ramai ni? Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ji'na lil islah. Kami datang nak cari kebenaran. Wahai Ali, siapa yang bunuh Sayyidina Uthman ni? Sayyidina Ali kata, wahai Ummul Mukminin, kami sedang berusaha nak cari pembunuh ni. Tapi susah sebab yang serang Sayyidina Uthman, yang serbu rumah Sayyidina Uthman ramai ni. Dan kita tak dapat nak cari siapa dia. Maka akhirnya tak ada berlaku apa-apa pun, melainkan mereka pun berkemah. Zaman dulu bukan ada pelatun askar duduk dalam bawah jagaan tak ada. Semua duduk dalam kemah masing-masing berselerak ni. Jadi orang-orang munafik yang melihat keadaan ni, mereka kata, tak jadi ni kalau tak perang ni.
Maka orang munafik telah ambil kedudukan. Sebahagian duduk dengan Sayyidatuna Aisyah, sebahagian duduk dengan Sayyidina Ali. Jadi malam tu di saat dalam keadaan tenang, orang semua tidur, maka berlaku daripada orang munafik yang belah Sayyidina Ali, panah belah Sayyidina Aisyah bagi tahu Sayyidina Aisyah khianat dan panah kita pada waktu malam. Orang belah Sayyidina Ali pun panah Sayyidina Aisyah bagi tahu sesungguhnya orang Sayyidina Aisyah telah khianat dan panah kita waktu malam. Dalam keadaan macam ni lah, kucak-kacir berlaku, pertempuran bermula. Akhirnya bertempurlah di antara tentera Sayyidina Ali dan tentera Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sepanjang pertempuran berlaku, Sayyidina Ali duk pegang tali kekang unta Sayyidina Aisyah supaya tak ada orang cederakan Ummul Mukminin. Bayangkan kalau Sayyidina Ali perang Sayyidina Aisyah, dia tak jaga keselamatan, dia tak jagalah keselamatan Ummul Mukminin. Orang munafik ialah punca berlakunya peperangan Jamal ni. Bahaya orang munafik ni. Depan kita elok dia muka dia, cakap baik dia. Tapi kat belakang macam-macam fitnah keluar, macam-macam keadaan dia. Sebab tu fitnah itu telah menyebab pertempuran berlaku dan tiba-tiba datang satu orang kepada Sayyidina Ali. Masa tu dibelah Sayyidatuna Aisyah, ada Az-Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah. Ada di kalangan tentera Sayyidina Ali telah bunuh Zubair bin Awam. Kemudian dia ambil pedang Zubair bin Awam, dibawa dan bagi kepada Sayyidina Ali. Dengan penuh bangga, dia mai kat Sayyidina Ali, dia kata, "Ya Abul Hasan, qataltu Zubaira." Wahai Abul Hasan, aku dah bunuh Zubair. Zubair ni siapa dia? Zubair ni ialah Zubair bin Awam bin Khuwailid. Dia ialah anak saudara kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaiha salam. Maknanya anak saudara Rasulullah tu kahwin dengan siapa? Dengan Asma binti Abu Bakar. Anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia dapat anak nama apa? Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair ialah anak orang Islam muhajirin pertama yang lahir setelah peristiwa hijrah di kota Madinah. Jadi Az-Zubair ni orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba datang tentera Sayyidina Ali bawa pedang Zubair. "Wahai Ali, wahai Abul Hasan, aku telah bunuh Zubair." Tuan-tuan, apakah Sayyidina Ali gembira? Ali sikit pun tak gembira. Sayyidina Ali pun asyara mubasyara, 10 orang dijamin syurga. Orang pertama masuk Islam di kalangan budak-budak. Siapa dia? Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang gantikan tempat tidur Rasulullah di kala Nabi nak hijrah. Ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang Nabi pilih untuk menikahi anak yang dicintai oleh Nabi Fatimah Az-Zahra. Ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang Nabi SAW dudukkan keluarga dia, Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Nabi peluk mereka semua, letakkan selimut menutupi mereka semua, dan Nabi kata, "Ya Allah, ini ahlul bait aku, ini ahlul bait aku, sayangi mereka ya Allah, kerana aku pun mencintai mereka." Ini ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah bagi tahu dah, Sayyidina Ali ni orang yang saleh juga, Nabi sayang. Sebab tu Az-Zubair bin Awam bila dibunuh, pedang dia dibawa kepada Sayyidina Ali, walaupun dalam perang Siffin ni dia ialah berpihak kepada belah Sayyidatuna Aisyah. Dan hakikatnya dia pun tak tahu ni perang macam mana ni. Terabur jadi keadaan ni. Siapa lawan siapa? Hakikatnya ketusan peperangan ni kan orang munafik. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bayangkan dalam keadaan dia bawa, ada orang bawa pedang. Zubair kata, "Aku telah bunuh Zubair, wahai Ali." Apa kata Sayyidina Ali? Dia kata, "Ubashiruka ya Abul Hasan." Khabar gembira wahai Abul Hasan, aku telah bunuh Zubair. Ali kata, "Ubashiruka bin nar." Aku bagi khabar gembira neraka untuk kamu. Yakni yang bunuh Zubair. Dia kata, "Wahai Ali, aku ni tentera kamu. Aku ni berada di pihak kamu. Kenapa kamu bagi khabar gembira neraka untuk aku?" Sayyidina Ali kata, "Aku dengar Nabi SAW sebut, sampaikan khabar gembira neraka untuk pembunuh Zubair bin Awam." Allah. Maknanya Nabi SAW dah tahu dah Zubair pun akan mati, kena bunuh syahid nanti. Jadi apa status perang Siffin ni? Perang Siffin ni ulama kita sebut yang berperang, yang syahid daripada dua belah pihak, semua dikira mati syahid belaka. Semua dikira mati syahid belaka. Kerana mereka ialah mangsa daripada jarumnya orang munafik.
apakah peristiwa perang Jamal ni selesai kat sini? Perang ni nama dia perang Jamal antara Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Aisyah disebabkan jarum orang munafik. Nah. Nabi kat mana masa ni? Nabi ready. Minta maaf, Sayyidina Ali di mana? Di Madinah. Bila Sayyidina Ali di Madinah, keadaan berlaku cukup dahsyat. Ada orang yang datang jumpa Sayyidina Ali. Ni kita punya muhasabah. Orang datang jumpa Sayyidina Ali, orang kata, wahai Ali, kenapa zaman Sayyidina Abu Bakar elok? Zaman Sayyidina Umar pun elok. Hatta zaman Sayyidina Osman pun hakikatnya elok. Tapi zaman kamu tak berhenti dengan segala fitnah dan peperangan ni. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kata, ya memang. Zaman mereka dulu mereka Amir. Amir seperti mereka dan rakyat seperti aku. Tapi masalah zaman aku ni, aku Amir. Rakyat pula macam kamu. Jadi, sebenarnya jangan kita salahkan siapa-siapa dalam keadaan yang berlaku ni. Kita semua kena istighfar dan muhasabah. Kita semua kena balik kepada Allah. Sebab hakikat dalam islah ialah daripada Allah. Kalau kita tuduh orang teruk macam mana pun hakikat kita menyempurnakan hadis Nabi kata, man qala halakan nas fahuwa ahlaquhum. Barang siapa yang kata celakalah satu kaum, Allah kata yang cakap celaka tu dia yang paling celaka sekali. Sayyidina Ali orang paling beradab dengan Nabi. Apa dia kata? Kalau macam ni kota pemerintahan, kita kena pindah. Jangan di Mekah lagi, jangan di Madinah lagi. Tidak. Pejabat Amirul Mukminin semua di Madinah lah kau. Pusat pemerintahan Madinah. Sayyidina Ali tak mau lagi peperangan-peperangan berlaku depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali tak mau peperangan berlaku dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dah. Dan Nabi tak mau. Sayyidina Ali tak mau. Apa Sayyidina Ali buat? Pindah. Sayyidina Ali berpindah. Sayyidina Ali bergerak ke Kufah. Sayyidina Ali bergerak ke Kufah. Maka sekarang ni pemerintahan Islam di Kufah. Kufah kat mana? Iraq. Kufah dekat Iraq. Sayyidina Ali pindah semua. Semua duduk Kufah belakang. Jom kita pergi Kufah. Sayyidina Ali sanggup berjauhan dengan Nabi supaya tak berlaku peristiwa berdarah lagi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Kufah berdekatan dengan di area belah sana, gubernur dia ialah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ni sahabat Nabi. Muawiyah ni sahabat Nabi. Muawiyah masuk Islam sebelum bapa dia masuk Islam, Abu Sufyan. Sebab tu ketika mana Nabi SAW bertahlul, ketika Nabi SAW bertahlul di dalam umrahnya Rasulullah, Nabi panggil antara tukang cukur rambut Nabi ialah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ni masuk Islam sebelum bapa dia Abu Sufyan yang memerangi Nabi masuk Islam. Di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Muawiyah bin Abu Sufyan ni dah dilantik. Minta maaf, zaman Uthman bin Affan, Muawiyah bin Abu Sufyan dilantik jadi gubernur. Maka bila peperangan Jamal berlaku, berita sampai ke Abu Sufyan. Abu Sufyan beritahu, Sayyidina Uthman dibunuh. Kita kena cari pembunuh tu. Kita boleh biarkan pembunuh tu hidup dalam keadaan bebas. Maka Sayyidina Muawiyah pula siap lagi ribu-ribu tentera. Ribu-ribu tentera. Sayyidina Ali kat mana masa tu? Di Kufah. Sampai ada orang tanya pada Muawiyah, wahai Muawiyah, nak berperang dengan Sayyidina Ali ke? Hal anta misluhu atau anta khairan minhu? Wahai Muawiyah, apakah kamu lebih baik ataupun kamu setara dengan Sayyidina Ali? Muawiyah bin Abu Sufyan kata, tak, wallahi. Ali huwa afdal wa khairan minni. Ali lebih afdal dan Ali lebih baik daripada aku. Cuma cerita dia sekarang ni ialah pembunuh Sayyidina Osman siapa? Maka Sayyidina Osman, Sayyidina Muawiyah pula bergeraklah ribu-ribu belakang dia. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun sama bersiapkan ribu-ribu belakang dia sebab risau kalau main jadi pemberontakan macam zaman Sayyidina Osman pula, ribu-ribu datang, tak ada tentera yang tahan, akhirnya Sayyidina Osman dibunuh. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali pun ribu-ribu. Hasan bin Ali nasihatkan ayah dia, Sayyidina Ali supaya tak keluar. Sayyidina Ali kata, mana boleh pemimpin tak keluar? Macam mana Amirul Mukminin tak keluar? Amirul Mukminin kenalah keluar nak tengok apa jadi. Maka keluarlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dalam keadaan Sayyidina Ali ribu-ribu, Muawiyah ribu-ribu, dah bertempur pula lah. Berlakulah peperangan yang dipanggil peperangan Siffin. Siffin ni dekat mana? Iraq. Peperangan tu berlaku di kawasan Iraq ni, sempadan lah ni. Hari ni peperangan Siffin ni sempadan lah ni. Iraq ni, Siffin ni dekat belah Iraq ni, nak hujung dah, nak masuk Saudi ni.
Maka peperangan pertempuran ni berlaku. Tuan-tuan, ibu-ibu tahu tak siapa yang ada dalam pertempuran Siffin ni? Antara nama besar yang ada dalam pertempuran Siffin ialah Uwais Al-Qarni. Kita dengar nama Uwais Al-Qarni kan biasa ni? Uwais Al-Qarni, Nabi SAW beritahu, dia ni tak dikenali di bumi, tapi terkenal di langit. Nikmat mak dia, bawa mak dia haji. Sehingga kan Nabi SAW beritahu, wahai Umar, wahai Ali, kalau kamu dapat cari Uwais Al-Qarni, minta dia doakan Allah ampunkan dosa kalian. Walaupun dia tabi'in, tak pernah jumpa Nabi, hidup zaman Nabi, tapi bila datang, minta izin mak dia nak tengok Nabi di Madinah, Nabi keluar pula perang, dan dia terpaksa balik sebab teringat mak dia di Mekah, di Yaman, Maka balik, duduk dengan mak dia, sampai sudah tak jumpa Nabi. Tapi Nabi SAW sebut nama dia, Uwais Al-Qarni, satu orang yang sangat tawaduk, datang jumpa haji. Datang jumpa masa haji, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali telah minta doa pada beliau. Beliau muncul dalam perang Siffin. Beliau berada di pihak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pun perang ini berlaku kan disebabkan oleh fitnah dan orang munafik. Berlaku pertempuran di antara sahabat Nabi, Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Bersama dengan Muawiyah masa itu ada Amru Al-As radhiyallahu ta'ala anhu juga. Sahabat Nabi juga ni. Pertempuran kucak-kacir, syahid Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni syahid di medan perang Siffin. Uwais Al-Qarni berada di pihak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Peperangan tu berlanjutan, perang Siffin berlanjutan. Tak ada jalan macam mana nak berhenti perang ni. Sehingga akhirnya Amru Al-As bagi cadangan untuk diangkat Al-Quran supaya perang ni berhenti. Maka Quran telah ditombak. Ini peristiwa ni dipanggil peristiwa tahkim. Peristiwa ni dipanggil peristiwa tahkim. Bernama Amr al-As tombak Quran dan diangkat Quran tinggi-tinggi dengan tombak tu. Supaya semua nampak Quran dan akhirnya perang tu diberhentikan. Dan hakikatnya disebutkan oleh para ulama, perang ni berlaku disebabkan oleh fitnah munafik yang telah menyebabkan peperangan ni berlaku antara Ali dan Muawiyah. Perang tu berhenti dan Sayyidina Ali telah menang, dan walaupun macam tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di zaman ni munculnya golongan-golongan khawarij, golongan yang dah tak percaya dah kepimpinan Amirul Mukminin dan sebagainya. Maka keluar dan mereka ni menjadi masalah besar dalam pemerintahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam cerita yang kita baca mula-mula tadi, apa dia? Kisah mereka hak mula-mula kita baca tadi, Zul Ushairah. Nabi kata apa? Orang yang celaka yang kedua, yang tetak Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali tengah salat, dia datang dan dia telah tetak Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali telah gugur dalam keadaan kepala berlumuran dengan darah. Siapa dia yang tetak Sayyidina Ali ni? Bukan orang jahil. Bukan orang tak tahu Quran. Yang tetak Sayyidina Ali nama dia Abdul Rahman bin Muljam. Beliau ni ahli Quran. Dia ni orang yang beragama. Dia ni orang yang tahu hukum. Tetapi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati dia ada penyakit. Dan Allah telah tambahkan penyakit dalam hati itu. Masa dia bunuh Sayyidina Ali, dia kata, wahai Ali, kau ingat agama ni milik kau dengan ahli keluarga kau? Allahu Akbar. Dia bunuh dengan yakin ni. Sayyidina Ali. Mereka tangkap dia. Mereka nak qisas dia. Di saat mereka nak qisas dia, dia masih yakin yang dia betul. Dia kata, kalian potonglah jasad aku satu persatu kerana aku teringin nak tengok jasad ni gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh bayang tak? Macam ni, bunuh sahabat, bunuh menantu Nabi pun rasa betul lagi. Sebab tu ibu-ibu semua, kita doa, jangan tinggal doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ini doa penting ni, ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran yang benar tu benar supaya jelas jangan boleh ikut, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil tu jelas batil dia supaya kami boleh tinggalkan. Sebab kita duduk di akhir zaman ni, lagi teruk daripada zaman Sayyidina Ali tu. Lagi teruk pada perang Jamal, lagi teruk pada perang Siffin. Perang Jamal dan perang Siffin hanya fitnah mulut-mulut. Hanya kerana orang munafik dicela-cela.
Tapi hari ni di zaman kita dengan teknologi kat tangan, yang kita tengok berita pun kita tak tahu, nampak macam betul, nampak macam salah. Ni tambah-tambah ada AI pula ni. Ada lagi teknologi AI. Gambar boleh bergerak. Tiba-tiba muka orang boleh apa nama, boleh buat muka orang. Tiba-tiba saya tengok terkejut, saya tengok kawan saya post. Kawan saya tu muka Fatah Amin siapa pula ni. Maksudnya dia pakai apa benda app pop muka dia jadi muka Fatah Amin. Ni zaman sekarang cukup bahaya. Kita pun tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Tapi disebabkan oleh Allah Ta'ala jadikan kita orang yang duduk di zaman ni. Sebab tu penting kuliah pada pagi ni kita tengok cermin ke belakang supaya kita nampak fitnah telah berlaku di zaman dulu. Zaman sahabat yang betul dapat 2 pahala, yang salah ijtihad dia dapat 1 pahala. Tapi mereka tetap dapat pahala daripada Allah dengan ijtihad mereka sendiri. Kerana mereka ialah orang yang pernah hidup di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Suatu zaman ni jangan berenggang dengan para ulama. Jangan berenggang dengan para ulama. Kerana penjelasan ilmu ada pada mereka. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi berkata ulama ialah warisnya nabi-nabi. Kerana ilmu kepada jalan agama yang betul ada dekat para ulama. Kalau kita baca sendiri, cukup bahaya. Ada orang dia baca sendiri agama. Agama bukan buku bahasa Melayu. Agama ni bukan buku geografi. Agama ni ialah perjalanan kehidupan yang Allah jadikan untuk akhirnya kita balik dengan redha Allah di negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala datangkan kefahaman kepada kita. Sebab tu saya drag daripada zaman Nabi. Sebab kita tahu punca perang Jamal dan punca perang Siffin tu apa. Sahabat mereka adalah sahabat. Jangan pernah salahkan sahabat. Ada orang side, ada orang jadi letak side pula. Oh, aku suka Sayyidina Ali, aku tak suka Muawiyah, aku suka Aisyah, aku tak suka Sayyidina Ali. Sahabat Nabi berkata ashabikal nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku, kata Nabi, macam bintang di langit. Kamu ikut seorang, kamu akan sesat sampai bila-bila. Ini sahabat Nabi. Jadi walaupun berlaku peperangan antara mereka, pasti ada perkara yang menjadi asbab berlakunya pertempuran tersebut dan takdir Allah tak pernah salah. Kerana ujian akan terus datang untuk kita ikat hati kita untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala terima, insya-Allah. Saya balik kepada ustazah untuk apa-apalah soalan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Saya tak boleh jawab, saya rujuk. Nanti insya-Allah bila-bila saya jawablah. Bukan tahu. InsyaAllah, tabarakallah, alhamdulillah. Ya Allah, rasa macam tak cukup masa dengar pasal sirah ni, Ustaz. Okey, ada soalan tak jemaah? Memang perang Jamal dan perang Siffin ni sangat-sangat dinantikan untuk didengarkan, Ustaz. Ya Allah, ini rezeki sungguh. Silakan jemaah kalau ada soalan boleh tanya Ustaz. Ustaz bukan senang nak dapat berkuliah dengan kita. Ya Allah, Ustaz sangat sibuk. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya tapi soalan ni akan menatijahkan satu cerita yang panjang pula. Jadi saya simpan soalan saya untuk tajuk akan datang ni, insya-Allah. Allah. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Selepas habis peperangan itu adalah berhasil daripada fitnah. Betul. Apakah mereka ni puak-puak ini bersatu semula, dan kalau bersatu semula di zaman pemerintahan siapa, Ustaz? Golongan Khawarij ni dia berselerak. Dan bila Sayyidina Hasan, bila wafat Sayyidina Ali tadi, Sayyidina Hasan diangkat jadi Amirul Mukminin. Lepas tu ialah Sayyidina Hasan bin Ali di mana di Kufah masa tu. Dan bila Sayyidina Hasan jadi amir, dalam keadaan Muawiyah bin Abu Sufyan masih lagi gubernur. Jadi Sayyidina Hasan ialah orang yang tak mau orang Islam berpecah kepada 2 golongan. Maka apa Sayyidina Hasan buat? Dia bagi targhib, semangat kepada pengikut dia semua supaya menyerahkan seluruh kepimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan supaya menjadi satu kepimpinan. Maka sebab tu bila Muawiyah bin Abu Sufyan diangkat jadi amir, maka sekarang ni bermulalah kerajaan Bani Umayyah dengan khalifah yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Golongan Khawarij ada lagi. Golongan Khawarij ada. Tetapi mereka ni ialah golongan yang muncul, hilang. Muncul mereka dengan fitnah.
Sampai hari ni ada lagi nak golongan-golongan ni. Hari ni mereka ni dah berputus asa dengan khalifah. Berputus asa dengan pemerintahan. Jadi mereka ni anggap pemerintahan yang datang ini semua tak dipakai. Jadi mereka dengan kepala mereka dan natijah dia ialah permusuhan dan pergaduhan orang Islam yang tak berhenti. Jadi ada orang yang fikiran macam tu sampai hari ni. Repek lah mereka ni. Pemerintahan semua tak betul ni. Jadi golongan ni wujud dan kisah ni panjang ni berlaku sampai zaman Abbasiyah pun ada lagi. Dua-dua zaman ni masih lagi zaman yang dipegang oleh orang Arab. Masuk Bani apa macam mana? Tuan Hajah? Maaf Ustaz, saya nak mencelah tu sebab cerita tu sama kat situ. Apakah perang ini menjadikan berlalutan menjadikan satu peperangan Karbala tu berkaitan dengan peperangan ini tak Ustaz? Berkaitan dengan apa ni tak? Okey, Sayyidina Hasan bila dia serahkan jawatan dekat Muawiyah, balik Madinah. Sampai Madinah dia diracun. Sayyidina Hasan syahid. Cucu Nabi ni syahid dan ditanam di Jannatul Baqi'. Adik dia Sayyidina Husain dapat surat daripada Basrah. Orang Basrah kata, wahai Husain, mai kat kami lah. Kami akan jaga kamu. Maka masa itulah Sayyidina Husain bergerak dengan Ahlul Bait sekitar 70 orang, sebagian kata 80 orang, sebagian kata 60 orang. Ke mana? Ke Basrah. Dalam perjalanan tu sampai di Karbala tu yang dikepung tu. Yang kepung dia siapa dia? Yang kepung dia ialah gubernur yang mewakili Yazid bin Muawiyah, anak bin Muawiyah. Muawiyah dah wafat lah. Anak dia ambil alih pula kerajaan Bani Umayyah. Zaman Yazid ni agak teruk sikit berlaku keadaan politik di masa tu. Ini semua fitnah-fitnah yang berlalutan bersambung. Karbala ialah peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain dan seluruh ahli keluarga Nabi, melainkan beberapa orang perempuan hidup dan 2 orang saja. Anak lelaki jalur Sayyidina Hasan seorang hidup, jalur Sayyidina Husain seorang hidup. Sayyidina Hasan Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain Hasan Al-Musanna. 2 je yang hidup dan yang lain semua syahid yang lelaki. Sebab tu jalur Nabi yang ada hari ni berarti 2 anak cucu Nabi ni. Dan peperangan Karbala berlaku di zaman Yazid bin Muawiyah. Zaman ni bukan sebab Khawarij pula dah. Ini sebab masalah kerajaan pula lah. Ini satu lagi kontroversi yang berlaku lah. Ini zaman dah start dah kontroversi. Sampailah Abbasiyah rampah daripada Bani Umayyah. Dirobohkan Bani Umayyah. Zaman Abbasiyah pula pemerintah, panjang pemerintahan dia. Bukan semua khalifah ni tahu. Mereka semua ada kebaikan. Khalifah Bani Umayyah masing-masing ada kebaikan. Sebab zaman pemerintahan Bani Umayyah sampailah zaman Walid bin Abdul Malik bin Marwan, zaman tu ada sahabat yang hidup lagi. Sahabat yang pernah jumpa Nabi. Ini penasihat-penasihat yang membetulkan kadang-kadang benda-benda yang berlaku. Zaman Yazid bunuh Husain, zaman tu Anas bin Malik hidup lagi. Sebab tu bila kepala Husain dibawa kepada Yazid, masa tu Anas bin Malik kata, aku melihat anak ni, kepala yang kamu main ni, dulu pernah memanjat belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas kata, aku tengok Husain panjat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu fitnah ni berlaku. Khawarij satu golongan, munafik satu golongan. Yang punca perang Jamal munafik. Hatta mereka ni yang menjadi golongan, lepas tu Khawarij yang menolak kekhalifahan. Sebab tu sampai hari ni mungkin kita zaman ni nak kata Khawarij susahlah juga kot. Munafik insya-Allah. Ramai saya senyap cakap pun risau juga tu. Apakah itu yang mula datangnya apa tu Syiah tu Ustaz? Daripada situlah bermulanya orang-orang yang mula ghulu, yang menjadi taksub kepada Sayyidina Ali ni, yang mana mereka ni sebenarnya daripada awal lagi orang-orang munafik dah main api ni. Api ni orang munafik dah guna sejak daripada Nabi balik haji lagi. Peristiwa panjang juga cerita ni yang berlaku di tempat yang bernama Ghadir Khum. Nabi balik di Ghadir Khum. Ghadir Khum ni antara hadis favorite Syiah lah. Yang mana Nabi mengangkat Sayyidina Ali dan membersihkan Sayyidina Ali.
maka golongan-golongan munafik apabila Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, apabila Umar jadi khalifah, apabila Uthman jadi khalifah, mereka ialah orang yang menentang, kata kalian ni bukankah Nabi kata aku, barang siapa yang mengambil aku sebagai wali harus mengambil Ali sebagai wali dia. Jadi dia gunakan hadis ni dengan pandangan mereka yang salah dan mereka menjadi asbab tercetusnya, terbentuknya satu lagi golongan yang dipanggil itulah Syiah. Dan Syiah pula dah pecah juga. Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, maka pecah pula di kalangan mereka tu. Hak ni kata hak ni betul, hak ni kata hak ni tak betul. Kita pula, kita pun samalah. Zaman lah ni Allah Ta'ala uji dalam keadaan perpecahan ni. Tapi sebenarnya perkara fitnah ni memang daripada apa yang Nabi doa. Tadi kita baca hadis yang mula-mula tadi. Nabi doa 3 doa tadi. Kan yang terakhir, tidaklah umat aku mohon supaya tak dibinasakan kerana perang antara mereka. Dan Allah Ta'ala tangguh doa tu. InsyaAllah akhir nanti Al-Imam Mahdi yang akan satukan semua. Bersama Nabi Isa AS. Dan kita sedang berada dalam fitnah tu. Dan Syiah terbentuk semenjak sebenarnya bibit dia semenjak Sayyidina Abu Bakar lagi. Ustaz, kalau tak silap saya lah, semasa saya berada di Jordan ataupun di Syria, saya pergi ke sebuah masjid, di situ saya nampak replika kepala-kepala yang dikatakan kepala Hussein, keturunan Ali ni tadi, di replika, dia buat macam apa? Bulat-bulat lah, tombol-tombol tapi dikurung dalam satu pagar tembaga, Ustaz. Itu di Jordan ke di Syria tu, Ustaz? Saya pun tak nak pergi tempat tu. Saya sampai ke situ, Ustaz. Dan saya bersambung dengan Syiah masa tu. Masya Allah. Jadi saya masa tu saya jaya, Ustaz. Saya tak tahu cerita-cerita ni. Jadi saya tengok mereka menangis, meratap, delap lah, apa tu tembaga kita kan dikurung di pagar tembaga, di pagar tembaga tu dikurung tu, jadi lubang-lubang cantik-cantik, nampaklah kita dalam tu kan. Lubang-lubang tu dilap dengan kain dan selepang tu, Ustaz. Itulah saya lupa sama ada di Jordan ataupun di Syria. Kalau tak silap, yang dibunuh tu ahli keturunan itu 7 orang ke 9 orang, macam tu lah, Ustaz. Jadi 7 replika, 8 ke 9 replika tu adalah di dalam tu. Itu di Sayyidina Ali punya keturunan lah tu. Jadi orang Syiah memang di situ. Okey, saya rasa bukan semua tu yang dibunuh. Yang dibunuh Hussein. Lepas tu yang mereka angkat menjadi imam mereka tu, imam 12 tu, anak-anak Ali Zainal Abidin, Muhammad An-Naqib, Musa Al-Kazim, Ja'far As-Saddiq. Ini semua nama-nama yang Syiah angkat yang menjadi imam-imam mereka. Dan sebenarnya yang nama-nama yang diangkat tu semua orang-orang yang saleh daripada keturunan Nabi SAW. Cuma sekarang ni fahaman mereka tu masalah dia. Dan cara itu tak betul. Dan itu yang jadi masalah sebenarnya. Imam-imam ni sendiri, Imam Ja'far As-Saddiq, Musa Al-Kazim, Imam Ali Zainal Abidin, mereka ialah orang-orang yang masih berpegang kepada manhaj agama. Dan di zaman mereka hidup, Khalifah Umayyah, mereka tak ada bangkit lawan khalifah, menentang khalifah, tak ada. Mereka sibuk dengan amalan dan berdakwah. Itu dakwah ni penting. Dakwah ni akan menyebabkan hati kita lapang dan tak bermusuh dengan siapa-siapa. Saya dipahamkan sekarang daripada Syiah sendiri mengatakan dulu memang dia mensifatkan masa saya pergi di perkuburan Bilal Rabah, saya turun ke pusara Bilal Rabah tu. Itulah Bilal Rabah tu makam dia di Syria atau di Jordan saya lupa, tapi saya sampai Bilal Syria. Di Syria. Jadi saya sampailah ke makam tu, menziarahi Bilal Rabah tu, makam dia punya boleh kita panggil makam ke, Ustaz? Makam lah tu. Makam. Dia makbarah. Dia di pusara tu dia basement, Ustaz. Dia turun ke bawah. Turun tangga ke bawah tu, kita tengoklah makam Bilal Rabah tu. Saya sampai, alhamdulillah. Bila saya naik ke atas tu, saya dengar ataupun saya diceritakan Abu Bakar Lanatullah. Masa tu dia melanat Abu Bakar kerana dia mengatakan, ini Syiah ni, Ustaz. Dia mengatakan
Dan Abu Bakar ni seorang yang penakut, pengecut. Itu sebab dia lari bersama Nabi dan ditinggalkan Sayyidina Ali tu. Tu dia agungkan Sayyidina Ali tu kerana keperkasaan Sayyidina Ali tu berani duduk di tempat tidur Rasulullah. Tapi kebelakangan ini adalah saya lihat beberapa orang yang dulu tu Sunni. Tiba-tiba saya tengok dia masuk kumpulan Syiah. Jadi saya tanyalah, saya kata macam mana you boleh masuk dalam Syiah sedangkan ni you tahu you Sunni. Oh, dia kata sekarang Syiah dah menerima Abu Bakar ni sebagai seorang pahlawan. Jadi dia tidak menjadikan Abu Bakar ni laknatullah dah. Dia tak kutuk dah Abu Bakar ni. Dia menarik. Sekarang ni kumpulan Syiah ni ramai Sunni masuk kerana mempercayai Rasulullah, mempercayai dia orang memang tahu, dia memang mempercayai Rasulullah, dia memang ikutan Rasulullah, tapi dia mengagungkan Ali itu lebih daripada Abu Bakar. Dia mensifatkan Abu Bakar tu laknatullah. Sekarang dia dah terima Abu Bakar sebagai pahlawan. Jadi adalah golongan orang yang tertentu daripada Sunni ni dah mula masuk kepada geruk Syiah ni. Ini kenyataan yang besar, yang betul saya nyatakan. Tapi saya Sunni, Ustaz. InsyaAllah. Saya Sunni, Ustaz. Tapi saya memang berhubung rapat jugalah dengan orang Syiah ni. Kerana pertalian darah. Untuk tidak, saya tanya banyak Ustaz lah. Bagaimana saya, tu dia kata, itu jangan putuskan hubungan tu kan. Kalau kita ceritakan kita ni macam saya jahil, saya tak ada pengalaman, saya tak ada pengetahuan yang khusus tentang Syiah. Kita terus dilahirkan dalam Sunni Al-Jamaah kan. Jadi kita tak ada pertengkaran dan disebabkan itu banyak ustaz beritahu supaya tidak mempertikaikan tentang fahaman mereka supaya pertalian darah itu terus bersambung sehingga sekarang. Itu pengalaman mahal tu. Bukan semua orang ada pengalaman macam Hajah Wan Aisyah. Alhamdulillah. Dan kita nak tahu benda tu benar, benda tu betul, benda tu salah senang. Agama Islam tak pernah mengajar permusuhan dengan siapa-siapa. Hatta mencintai orang yang membenci, itulah agama ni. Idfa' billati hiya ahsan, ayat Quran. Tolak kejahatan yang membuat pada kita dengan cara yang paling baik. Kita tak pernah membenci mana-mana sahabat. Memang ada ikhtilaf di kalangan para sahabat. Hatta ada ikhtilaf di kalangan orang-orang yang datang lepas sahabat. Macam Hajjaj Yusuf As-Saqafi, memang ada setengah yang kita tengok kezaliman di dalam sirah yang mana kita pun kalau ikutkan emosi geram, tapi kita mengambil jalan yang ulama kita beritahu, serahkan kepada Allah, kerana ada juga jasa mereka. Hajjaj bin Yusuf serang Mekah, Kaabah pecah zaman dia, serang dengan menjani. Ketika zaman pemerintahan dibunuh Abdullah bin Zubair, anak Zubair bin Awam, dibunuh Sa'id bin Jubair, ramai di kalangan para ulama, para tabi'in masa tu. Tapi apa yang berlaku? Kita tak mau bahas. Dia ni sebenarnya sesat ke tak, neraka ke syurga. Yang terserah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Islam ajar kita untuk berlapang dada. Dan Islam ajar kita menghubungkan silaturahim, bukan memutuskan. Sebab tu kita mohon hidayat kepada saudara-saudara kita yang berada dalam jalan Syiah. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka, lapangkan dada mereka, supaya mereka balik kepada apa yang sebenar yang diajarkan oleh Nabi dengan kecintaan yang sempurna. Wallahu a'lam. Baik, Masya-Allah, barakallah. Minta maaf Ustaz dah terlebih masa, Masya-Allah. Kalau cerita baca sirah ni tak habis Ustaz. Saya mengharap sangat Ustaz dapat berkuliah lagi dengan Gemur Iman nanti Ustaz boleh? InsyaAllah, insyaAllah. Ustaz, sebelum saya tutup, memang dah lama sangat saya nak tanya Ustaz, bacaan ketika kita bersugi dan kalau kayu sugi tu dah tinggal pendek, bacaan dia Ustaz, kita nak tanam tu. Saya lupa Ustaz pernah cakap. Saya pun sebenarnya, ni lah saya malu nak cakap ni. Saya pun tak amal benda tu. Allahuakbar. Sugi, cerita dia sugi ni tak pernah habis. Asal nak habis hilang. Jadi benda tu bila tak amal, kita dah lupa. Saya pun sendiri, hafal kejap dulu. Niat nak amal lah. Tapi bila tak amal, lupa. Allah minta maaf, nanti saya cuba dapatkan. Nanti puan ingatkan saya cuba forward kepada puan nanti insyaAllah bacaan doa. Ya, Ustaz tak keluarkan buku dah ya? Dulu Ustaz ada buku. Tengah buat. Saya tengah buat sifat haji Rasulullah. Saya tengah keluarkan kisah-kisah sahabat daripada buku adalah Ka'annaka Ma'ahu, kisah-kisah sahih yang berlaku sepanjang haji Nabi.
Dan saya tengah buat peta perjalanan Nabi dan ambil masa benda tu. Doakan supaya siap sebelum mati. InsyaAllah mudah-mudahan semoga dipermudahkan. Apa-apa Ustaz maklum saya insyaAllah. Amin. Amin. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan jazak atas luangan masa hari ini dapat berkuliah dengan Gubernur Iman. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah pada pagi ini. Petang nanti kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan tajuk Iman 5.15 petang insyaAllah. Jadi saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah pada hari ini terdapat sebarang kekurangan, kesilapan, tersilap bicara ataupun tutur kata yang datang itu datang daripada yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa. Segala kekurangan, kesilapan, kekhilafan datang daripada saya yang mulia hamba. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu salat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. InsyaAllah jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih banyak.